Okey, hai. Assalamualaikum. Selamat petang. So, seperti biasa kita bersiaran langsung daripada Seri di Jendela. Saya Kak Lulu dan juga apa nama? Kakak Alex. Okey, kita bersiaran langsung di Seri di Jendela. Hari ni kita bersiaran langsung di dua tempat. Di FB dan juga di IG. Di IG kita ada Pepe Lavender. Kita ada Arumi Abdullah. Dan kita ada 2-3 friend di FB Seri di Jendela. So seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe kita orang punya subscribe kita orang punya YouTube channel. Kau cakap? Subscribe Subscribe kita orang punya YouTube channel Seri di Jendela. Okey, seperti biasa kedai kita terletak di di Jasim Bestari, berdekatan dengan Maidan Jasim, bersebelahan dengan TM Point dan juga klinik pergigian Yakinlah. Okey, so hari ni seperti biasa selalunya kita akan ceritakan tips ataupun kisah tauladan. Jadi semalam kita dah sharekan tips untuk pemilihan langsir. Kak Lulu dah bagi korang lebih kurang 5 tips macam mana cara untuk buat pemilihan langsir. Korang boleh tengok semula ataupun boleh tengok di YouTube channel kita lah. Okey, semalam ada Kak Lulu bagi 5 panduan macam mana cara nak buat pemilihan langsir. Okey, so hari ni kita nak buat apa, Alex? Macam kisah tauladan lah. Macam Okey, hari ni kita nak buat kisah tauladan dan Alex nak ceritakan kisah hidup dia. Bukan saya sebenarnya. Okey, sementara kita nak tunggu sementara kita nak cerita sekejap lagi, kita tunggu dulu kawan-kawan kita yang lain untuk share, like kita punya live ni. Dan jika ada sebarang pertanyaan, korang boleh buat pertanyaan sementara kita tengah live ni lah. Okey, kita di IG kita ada Mr. Photography. Arumi Abdullah send a request to be okay, so okay, so hari ni kita nak kisah tauladan ataupun ataupun cerita-cerita yang mungkin korang boleh share dengan rakan-rakan seperjuangan ataupun nak ceritakan dengan anak untuk malam. Kebanyakannya cerita kita selalunya di penghujung cerita kita akan ada moral of the story lah. Moral of the story. So tanpa melengahkan masa lagi, kita silakan. Okey, hari ni kita nak ceritakan pasal kisah pendayung sampan. Okey, kisah pendayung sampan di mana suatu hari tu ada seorang profesor yang sedang membuat kajian tentang lautan lah, menumpang sebuah sampan. Yang pendayung sampan tu adalah seorang tua yang begitu pendiam. Okey, profesor tu dia memang mencari pendayung sampan yang pendiam lah. Okey, di mana kisah pendayung sampan ni mengisahkan pasal seorang profesor yang sedang membuat kajian dengan seorang pendayung sampan. Jadi profesor ni dia memang cari seorang pendayung sampan ni yang memang pendiam, sebab bagi dia kalau yang pendiam ni senang untuk dia buat kerja, tak adalah menyusahkan dia tanya macam-macam soalan ataupun sebagainya lah. Okey, dengan begitu tekun, profesor tu pun membuat kajian. Okey, dia ambil sedikit air laut tu dengan tabung uji, kemudian digoyang-goyangkan. Selepas tu dia menulis sesuatu di dalam buku dia lah. Okey, berjam-jam lamanya profesor itu membuat kajian dengan tekun sekali. Okey, pendayung sampan tu mendongak ke langit. Okey, berdasarkan pengalaman si pendayung sampan ni, dia berkata dalam hati, hari nak hujan ni. Tapi disebabkan profesor ni tengah buat kajian, dia biarkan je profesor ni buat kajian dulu kan. Tapi dia sebagai pendayung sampan, dia dah tahulah macam latar belakang macam mana laut, apa benda semua. So tu dia dah biasalah bagi dia kan. Tapi si profesor ni dengan lagak dia, dia tengah buat kajian tapi belagak kan. Okey, so bila semua dah siap, profesor tu pun berkata dengan pendayung sampan, mari kita balik ke darat, kata profesor tu. So pendayung sampan tu mula memusingkan sampan dia ke arah pantai, dan hanya dalam perjalanan pulang, profesor tu menegur, baru dia nak tegur kan. Dah lama dia dekat pantai tu, dekat laut tu, baru dia nak tegur. Okey, lepas tu dia tegur tu, lepas tu bila semua dah siap, dia kata balik lah.
Okay, balik. Lepas tu dia tegur. Setelah lama tu baru dia nak tegur lah. Dia kata, kamu dah lama kerja mendayung sampan ni? Dia tanya kan, kamu dah lama kerja mendayung sampan tu? Lepas tu, tukang dayung sampan ni pun cakap, hampir seumur hidup saya. Okey, hampir seumur hidup saya. Jawab pendayung sampan tu dengan ringkas. Sebab pendayung sampan ni pendiam kan. Lepas tu dia kata, oh seumur hidup kamu. Dengan bongkaknya si profesor ni pun menjawab, ya. Lepas tu profesor tu kata, jadi kamu ni tidak tahu apa-apa perkara lah selain daripada mendayung sampan? Tanya profesor tu. Lepas tu pendayung sampan tu pun hanya menggelengkan kepala. Masih tidak puas hati kan. Dia dengan belagak dia tak puas hati lagi. Dia tanya lagi, kamu tahu geografi? Jadi pendayung sampan tu pun menggelengkan kepala. Jadi profesor ni cakap, kalau macam ni, kamu dah kehilangan 25% daripada usia kamu. Sebab dia pendayung sampan ni tak tahu pasal geografi kan. So dia dah hilang 25% lah. Dengan belagaknya profesor tu cakap macam tu. Lepas tu profesor tu tanya lagi, kamu tahu biologi? Lepas tu pendayung sampan tu pun still menggeleng lagi. Lepas tu profesor ni dengan belagaknya kata, kasihannya kamu. Kamu dah hilang 50% daripada usia kamu. Kata kan. So dia tanya lagi, kamu tahu fizik? Profesor tu masih lagi bertanya. Seperti tadi pendayung sampan tu menggeleng juga kepala dan cakap tak. Lepas tu profesor ni still bercakap, kalau begitu kasihanlah kamu. Kamu sudah kehilangan 75% daripada usia kamu. Dia kata, malang sungguh nasib kamu. Semuanya tak tahu kan, seluruh usia kamu dihabiskan sebagai pendayung sampan sahaja. Kata profesor tu dengan lada mengejek, dengan angkuh, dengan belagak. So pendayung sampan yang memang dia ni diam jelaskan diri dia dihina dengan profesor ni. Okey, selang berapa minit kemudian, tiba-tiba hujan pun turun dengan lebat. Tadi kan dah ada petanda hujan nak turun kan. Lepas tu tiba-tiba datang ombak besar. Dia dah menghempas sampan tu sehingga sampan tu terbalik. Jadi profesor dan pendayung sampan ni terpelanting. Masa diorang terpelanting kat tengah laut tu, sempat lagi pendayung sampan ni pula bertanya pada profesor yang belagak ni. Dia tanya, kamu tahu berenang tak? Dan profesor itu menggelengkan kepala. Dan dengan nada yang sama juga, pendayung sampan tu bercakap pula dengan profesor tu, kalau macam ni kamu dah kehilangan 100% nyawa kamu. Dan pendayung sampan tu sambil berenang menuju ke pantai. Maka profesor tu pun kehilanganlah seluruh hidup dia sebab dia tak tahu berenang je. So tadi dia dah angkuh dengan pendayung sampan tu kan, hilang 25% hidup, hilang 50% hidup, hilang 75% hidup. Tapi dia disebabkan dia tak pandai berenang je, dia dah hilang 100% keseluruhan hidup dia. Itulah kisah pendayung sampan dengan profesor yang belagak dan angkuh. So moral of the story, Alex akan bagi tahu. Dalam hidup ini, IQ yang tinggi belum tentu boleh jamin kehidupan. Tak guna kita pandai dan tahu banyak perkara jika tak tahu perkara-perkara penting di dalam hidup. Andakalanya orang yang kita sangka bodoh itu rupanya lebih berjaya dari kita. Dia mungkin bodoh dalam bidang yang tidak ada kena-mengena dalam kejayaan, tapi dia master dalam hidup dalam bidang yang diceburi. Okey. Hidup ini singkat. Jadi tanyalah pada diri sendiri, untuk apakah ilmu yang kita kumpulkan jika bukan untuk kegunaan dan boleh digunakan ke arah kebaikan. Dia bagi moral of the story. Okay, so daripada kita punya kisah pendayung sampan tadi tu, cerita ke? Tak ada. Pendayung sampan tadi tu, kita banyaklah dapat moral of the story kan. Sebab kebanyakannya hidup kita ni, kita tak bergantung pada ilmu-ilmu yang kita belajar kan. Tak semestinya semua tu kita daripada ilmu kan. Belajarlah tinggi mana pun, macam Alex cakap tadi, kita dah dapat master ke apa ke, tapi sebenarnya kita punya praktikal ilmu pengetahuan tu lah kan. Kita punya kehidupan tu sebenarnya dah banyak mengajar kita macam dia. Walaupun pendayung sampan tu dia hanya bekerja sebagai pendayung sampan tanpa ada ilmu apa-apa, tanpa ada fizik, tanpa ada biologi, tanpa ada apa-apa, tapi sebenarnya dia boleh tahu. Macam dia dah tengok langit je, dia dah tahu dah langit tu dah nak hujan, nak gurun, nak berlakunya ribut petir apa benda semua kan. So yang profesor tu heboh lah, ambil air, goncang-goncang masuk dalam tabung uji, tapi tak tahu apa-apa kan. Lepas tu dia duk
terkutuk, pendaya sampan tu tak ada fizik, tak ada biologi, tak ada apa semua, so hilang dah keseluruhan hidup dia. Tapi sebenarnya dia tu tak pandai nak berenang je, dah habis dah mati dah kat tengah laut tu. Laut pun makan dia kan. So macam Alex cakap tadi lah, moral story dalam hidup kita ni, IQ yang tinggi, macam belajar jauh-jauh, belajar beria-ria sangat pun tak menjamin kehidupan kita. Okay, di mana apa? Tak. Okey, di mana tak guna juga kita pandai, lepas tu kita tahu semua perkara penting dalam hidup kita tu, tak guna jugalah, sebab tak boleh membantu pun. Lepas tu ada kalanya orang yang kita sangkakan bo itu rupanya lebih berjaya daripada kita. Kan? Macam kadang-kadang selalunya macam kalau dulu waktu kita sekolah, kawan-kawan kita tu malas apa benda semua kan. Tapi sebenarnya bila dia dah habis sekolah, dia lah orang yang paling berjaya, kerja bagus kan. Yang belajar tinggi-tinggi, master apa benda semua ni tak dapat kerja lagi, masih stick kerja biasa kan. Kadang-kadang ada yang tak dapat kerja, masih duduk lagi kat rumah. Apa tu? Masih lagi duduk kat rumah. Okay, so hidup ni singkat. Okay, hidup kita ni singkat sangat-sangat. Jadi kita kena sentiasa tanya pada diri kita, untuk apakah ilmu yang kita kumpulkan, jika bukan untuk digunakan dan boleh digunakan ke arah kebaikan. Itulah kita punya moral of the story dan kisah pasal pendayung sampan dan juga profesor tadi. Profesional pula nak sebut kan. So profesor. So kita di IG kita ada Syahrizan 83. Kita ada Kadir Wak. Kadir Wak. Kita ada Anas Ospina. So semua selamat petang. Hari ni cuaca kita di Seri The Jendela, tadi hujan lebat, mendung memang mendung lah sebab dah hujan lah, gelap kan. So bila kita dah petang-petang macam ni, kita borak-borak kosong je. Kita borak kosong berkenaan dengan kisah tauladan. Benda ni. Okay, so kita nak bagi tahu dekat korang, nak ingatkan setiap kali kita punya petang-petang, kita nak bagi tahu yang kita masih lagi menjalankan sale pecah tabung jendela. Pecah tabung jendela, kami dah pecahkan lebih kurang RM1,000 kita punya tabung, untuk kita pecahkan kepada 10 pelanggan-pelanggan setia kami. Di mana jika korang membuat tempahan di langsir di Seri The Jendela dan langsir berharga lebih daripada RM1,500, korang akan tercalon di dalam senarai 10 pelanggan terawal untuk mendapat wang tunai RM100. Kita nak bagi wang tunai RM100 tau. So korang jangan lupa sebab kita orang punya sale ni sampai 30 hari bulan sahaja. Okay, 30 hari bulan saja. So untuk hari ini sampai di sini je lah kita punya live bersama dengan Kak Lulu dan juga Alex. So Alex, jangan lupa like, comment dan subscribe kita orang punya YouTube channel Seri The Jendela. Bye. Assalamualaikum. Boom! Jangan lupa singgah kat Seri Jendela, dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain yang kita tawarkan di sini.